Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumaat yang berbahagia, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Kita bersyukur kepada Allah kerana kita dapat hidup dengan aman dan damai. Mudah-mudahan dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjadi seorang mukmin yang berjaya di dunia dan di akhirat kelak. Tajuk khutbah kita pada hari ini ialah keutamaan salat berjemaah di masjid. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, salat 5 waktu yang wajib itu sebaik-baiknya hendaklah dilaksanakan secara berjemaah di masjid. Golongan yang memakmurkan masjid di atas muka bumi ini diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang benar-benar beriman dan termasuk dalam golongan mereka yang mendapat petunjuknya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 18, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Maksudnya, hanya saja yang layak memakmurkan atau menghidupkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta mendirikan salat dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat-sifat yang tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk. Selain itu, ganjaran pahala yang berganda diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang melaksanakan salat secara berjemaah, seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatul jamaah tafdulu salatal fardhi bi-27 darajah." Artinya, salat secara berjemaah ganjarannya melebihi salat secara berseorangan dengan diberi ganjaran sebanyak 27 darjat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oleh itu, mengapa kita tinggalkan peluang ganjaran pahala yang besar ini? Fikirkan ganjaran yang akan diperolehi bagi sesiapa yang mendirikan salat fardu secara berjemaah, iaitu sebanyak 27 darjat, melebihi sesiapa yang mendirikan salat fardu secara bersendirian. Sidang Jumaat yang berbahagia, ramai di kalangan kita yang tidak hadir untuk salat 5 waktu secara berjemaah di masjid. Mereka hanya hadir ke masjid untuk melaksanakan salat Jumaat dan salat hari raya sahaja, atau mereka akan hadir ke masjid setelah jenazah mereka diusung ke masjid. Ada juga anak qaryah yang tinggal berdekatan atau bersebelahan sahaja dengan masjid, tetapi mereka sengaja tidak hadir untuk salat di masjid secara berjemaah, padahal mereka tiada apa-apa alasan atau keuzuran untuk tidak dapat menghadiri salat secara berjemaah di masjid. Tidak pernah terdetik di dalam jantung hati mereka untuk bersiap-siap ke masjid ketika mana mereka mendengar dengan jelas seruan azan yang sedang dikumandangkan. Ada juga dalam kalangan mereka yang hadir ke masjid hanya untuk mengambil bantuan yang diberikan di masjid. Mereka yang bersikap seperti itu sebenarnya tidak memberi perhatian atau melupai akan ganjaran pahala atau kelebihan yang amat besar yang akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mengerjakan salat fardu secara berjemaah di masjid.
antara kelebihan-kelebihan tersebut ialah yang pertama, sesiapa yang dapat melaksanakan salat secara berjamaah bersama imam pada takbir yang pertama selama 40 hari, maka ditulis baginya pelepasan daripada api neraka dan pelepasan daripada sifat munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla lillah 40 yawman fi jama'ah yudriku at-takbiratal ula kutibat lahu bara'atan minan nar wa bara'atun minan nifaq." Artinya, sesiapa yang salat kerana Allah selama 40 hari secara berjamaah dan mendapat takbir yang pertama, maka ditulis bagi orang itu dua pelepasan. Pertama, pelepasan daripada api neraka, dan kedua, pelepasan daripada sifat munafik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sidang Jumaat yang dimuliakan. Kedua, keluar dan melangkah menuju ke masjid untuk salat secara berjamaah akan menghapuskan dosa-dosa kecil, dan Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan darjat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda fa ahsana al-wudu' thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa as-salah lam yakhtu khatwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah." Artinya, apabila seseorang itu mengambil wudu dengan sempurna, kemudian dia keluar dari rumahnya untuk ke masjid, tidaklah dia keluar melainkan untuk salat berjemaah di masjid, maka tidaklah dia melangkah akan suatu langkah, melainkan ditinggikan untuknya satu darjat dan dihapuskan darinya satu kesalahan atau dosa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga, sesiapa yang menunggu untuk menunaikan salat secara berjamaah di tempat salatnya, maka dia dikira sebagai seorang yang sedang berada dalam keadaan salat dan didoakan keampunan untuknya oleh para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu al-'abdu fi salatin ma kana fi musallah yantadhiru as-salah wa taqulu al-malaikah Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu hatta yansarifa aw yuhdith." Artinya, sentiasalah hamba itu dikira berada dalam keadaan salat selama dia berada di tempat salatnya kerana menunggu untuk menunaikan salat, dan berkata para malaikat, "Ya Allah, ampunilah dosanya dan rahmatilah dia sehingga dia beredar atau dia berhadas." Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menunjukkan bahawa seseorang yang duduk di tempat salatnya di masjid sambil menunggu untuk melaksanakan salat fardu secara berjamaah dikira seperti seorang yang mengerjakan salat di samping para malaikat berdoa untuknya. Sidang Jumaat yang dirahmati. Yang keempat, orang yang salat berjamaah akan diampunkan dosa-dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a lis-salati fa asbagha al-wudu' thumma masya ila as-salah thumma masya ila as-salati al-maktubah fa shallaha ma'an nas aw ma'al jama'ah aw fil masjid ghafarallahu lahu dhunubahu." Artinya, sesiapa berwudu untuk salat, maka lalu dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia berjalan ke tempat salat untuk menunaikan salat yang fardu, lalu dia melaksanakannya bersama manusia atau bersama jemaah atau di masjid, nescaya Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Maksud dosa-dosa di sini ialah dosa-dosa kecil, kerana dosa-dosa besar memerlukan kepada taubat nasuha. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah Ta'ala, inilah antara beberapa kelebihan salat secara berjamaah di masjid. Golongan yang mengutamakan salat fardu secara berjamaah di masjid dan berpegang dengan adab-adabnya, insya-Allah akan menjadi orang yang berjaya di dunia dan di hari akhirat kelak. Betapa besarnya kelebihan-kelebihan dan kebaikan yang akan diperolehi apabila kita dapat melaksanakan salat secara berjamaah di masjid. Namun, pada hari ini, begitu ramai dalam kalangan kita yang leka dan lalai untuk menunaikan salat secara berjamaah di masjid. Keadaan ini ternyata berbeza dengan orang yang benar-benar beriman, kerana mereka tahu menilai ganjaran serta kelebihan salat secara berjamaah di masjid, seperti mana yang diberitahu oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, marilah sama-sama kita merebut peluang yang ada ini untuk salat secara berjamaah di masjid sebelum ajal menjemput kita.
Semoga kita sama-sama termasuk dalam golongan yang mengutamakan salat secara berjemaah di masjid dan berjaya memperolehi fadilat-fadilatnya dan keredaan di sisi Allah serta memperolehi syurganya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Maksudnya, dan dirikanlah kamu akan salat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua berjemaah bersama-sama orang-orang yang rukuk. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'un alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.